apa itu hudud? Mengapa ianya perlu dilaksanakan? Untuk memahami sebab-sebab hudud perlu dilaksanakan, kita haruslah memahami pengertian hudud. Hudud berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud had. Had juga bermaksud sekatan ataupun tegahan. Dari sisi Islam pula, hudud bermaksud hukuman yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang merupakan hak Allah. Sebab perlunya hudud di negara kita ialah kerana ianya boleh mengurangkan jenayah, menjaga akal fikiran dan menjaga keimanan. Kesalahan hudud yang pertama adalah mencuri. Apakah itu mencuri? Mencuri adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi ataupun sorok-sorok. Seseorang itu dikatakan tidak mencuri jika dia merompak, menggelap buang ataupun pecah amanah, merampas ataupun meragut. Hukuman mencuri dalam Islam termasuk di dalam hukum maklum minadin bidarurah, iaitu hukuman dipotong tangannya sampai batas pergelangan tangan kanan. Sebenarnya hukum mencuri ini ataupun hukuman potong tangan ini bukan mudah untuk dijatuhkan terhadap seseorang pencuri tersebut, melainkan 7 syarat utama dipenuhi. Syarat yang pertama adalah menepati definisi mencuri. Kedua, barang yang dimiliki itu mencukupi nisabnya. Ketiga, harta yang dimiliki ataupun harta yang dicuri itu adalah layak dimiliki. Keempat, harta yang dicuri itu juga dari tempat penjagaan pemiliknya. Kelima, bukan barang syubhat dan pencuri itu adalah seorang yang akil baligh ataupun berakal. Dan last sekali adalah sabit kesalahan yang dilakukan harus disaksikan oleh saksi yang adil. Seterusnya, kesalahan hudud yang kedua adalah merompak. Apakah itu merompak? Merompak adalah satu tindakan mengganggu laluan awam dengan tujuan untuk menakut-nakutkan manusia, merampas dan juga mengambil harta secara paksaan ataupun kekerasan. Hukuman yang dilakukan terhadap penjenayah ini adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara berselang dan dibuang daerah seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Zina adalah perbuatan antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan sah. Mereka melakukan hubungan suami isteri. Zina terdapat 2 bahagian, muhsan dan ghairul muhsan. Muhsan adalah pesalah yang telah ataupun pernah berkahwin. Hukuman bagi pesalah ini adalah rejam sampai mati. Hukuman ini hendaklah dilaksanakan dalam cara yang nyawa pesalah tersebut akan disegera habiskan. Maksudnya pesalah itu tak akan tersiksa. Kedua, batu yang digunakan untuk direjam hendaklah bersaiz sederhana, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Ketiga, orang ramai akan menyertai dalam melaksanakan hukuman ini kecuali pemerintah dan saksi. Bagi pesalah ghairul muhsan, iaitu orang yang belum berkahwin, dikenakan 2 hukuman. 100 kali sebatan dan dibuang daerah. Sebatan ini dilakukan dalam cara pertama, pesalah tidak akan menanggalkan pakaiannya kecuali pakaian yang dipakai adalah tebal seperti pakaian musim sejuk. Kedua, cemeti yang digunakan tidak kering dan tidak basah, haruslah kering. Ketiga, haruslah memastikan pesalah tidak dalam keadaan sakit, kedatangan nifas, hamil dan kenalah pastikan cuaca tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Kesalahan yang kedua adalah qazaf. Qazaf adalah perbuatan menuduh seseorang yang suci melakukan zina. Qazaf ini dikenakan 80 kali sebatan. Tidak akan menerima lagi pengakuannya dan orang yang melakukan qazaf ini digelar fasik. Qazaf ada 3 lafaz. Soreh iaitu nyata, kinayah, kias dan takrib sindiran. Ketiga, hukuman minum arak. Minum arak adalah meminum sesuatu yang memabukkan. Hukuman ini dikenakan 40 kali sebatan. Hudud ini wajib dilakukan untuk menunaikan hak Allah SWT. Menurut Abdul Khalid An-Nawawi,
beliau menegaskan bahawa sisaan hudud ini perlu dilaksanakan sepenuhnya dan sesiapa pun tidak boleh menambah atau mengurangkan hukuman. Maksudnya walaupun ulama-ulama di negara di zaman ini sekarang ini kalau nak mengubah apa pun tak boleh maksudnya. Okey, dan hukum kati yang disebutkan dalam Al-Quran iaitu antaranya hukum hudud mengatakan bahawa hukum hudud ini wajib dilaksanakan sepenuhnya. Dan kalau ada orang yang ragu, orang itu akan jatuh murtad. Maksudnya kalau sekarang ni kalau ada macam orang yang dalam undang-undang ke, diorang macam tak nak laksanakan hukum hudud. Maksudnya diorang kata hudud ni macam kampung sangat lah, macam tak boleh tak susah. Maksudnya itu automatik jatuh murtad. Jadi kelebihan-kelebihan yang kita dapat lihat apabila melaksanakan hukum hudud di sebuah negara ialah yang pertama, masyarakat dapat hidup dengan aman, damai, tenang, sejahtera dan bebas daripada jenayah. Jadi jika kita lihat daripada statistik daripada beberapa buah negara, kebanyakan negara yang melaksanakan hukum hudud, jenayah di tempat mereka berkurangan berbanding dengan negara yang tidak melaksanakan hukum hudud. Okey, yang kedua, hukuman hudud ni dapat dijadikan sebagai contoh dan iktibar untuk kita semua. Ada dalam satu surah iaitu surah Al-Maidah ayat ke-38. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Yang membawa maksud, dan seorang lelaki yang mencuri dan seorang wanita yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka kedua-duanya sebagai balasan terhadap atas apa yang telah mereka lakukan dan juga sebagai hukuman pencegah dari Allah. Jadi saya nak tekankan nakalan minallah, nakalan. Apakah yang dimaksudkan oleh nakalan? Nakalan menurut seorang ulama yang bernama An-Nawawi dalam Sahih Muslim, nakalan dapat didefinisikan sebagai contoh dan iktibar untuk semua orang yang menyaksikan hukuman hudud itu agar mereka berasa enggan dan menjauhkan diri daripada pelakuan kejahatan yang keji itu. Kini kita berada di hadapan Perpustakaan UNIZA Kuala Terengganu dan saya akan tanyakan satu soalan kepada masyarakat tentang apakah itu hudud. Jom. Cik, boleh saya bertanya soalan? Bagi pendapat Encik, apakah itu hudud? Hudud tu satu hukum yang dilaksanakan oleh agama Islam untuk mengurangkan kes jenayah, kecurian dan juga zina yang semakin meleluasa. Saya hukum hudud ni sewajarnya dilaksanakan kerana ini merupakan satu perintah oleh Allah SWT yang telah termaktub dalam Al-Quran lagi. So pada pandangan saya setiap negara Islam sewajarnya melaksanakan, mengimplementasikan hukum hudud ini di dalam negara mereka. Yang itu pendapat saya. Okey, itulah dia pendapat orang awam tentang hukum hudud. Jadi sekian daripada saya, Syafiq Suzuki, Kuala Terengganu, TV3.